Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Saudara Datuk Harry Anak Jinip, Timbalan Menteri kita yang juga adun bagi Tasik Biru. Yang berhormat Saudara Billy Bujang, Adun Opar, yang berbahagia Datuk Amar Michael Manyin, kawan lama saya yang kuat kerja untuk pendidikan, kalau jadi cikgu tetap cikgu. Yang berusaha Saudara Manok Sabong kita, Saudara Lidang, calon di kawasan ini. Yang berhormat Saudara Miro, Panglima Senawan. Yang berbahagia Datuk Nogeh. Yang berbahagia Datuk Peter Minos. Yang berbahagia Wilfred Nisom pun ada situ. Lama si nangga muka you. Seterusnya Datuk Temenggung, Ketua Masyarakat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama saya mengucap banyak-banyak terima kasih di atas sambutan yang begitu mesra dan besar yang diberi kepada saya dalam saya melawat di kampung Setinggang ini. Saya mengucap terima kasih kepada orang kampung kerana lelah nyambut saya dan rakan-rakan saya tadi. Dalam kita hendak sama-sama menyempurnakan tanggungjawab kita untuk melihat bagaimanakah masa depan kita dan seterusnya untuk memberikan ruang yang baik kepada rakyat Sarawak dalam kita hendak mempertahankan hak kita di bawah MA 63. Saya ingin hendak bercerita bagaimana GPS telah ditubuhkan. Kita dalam Barisan Nasional, sebelum itu Perahu Layar Alliance, adalah dalam proses untuk belajar. Kerana apabila kita mendapat kemerdekaan melalui penubuhan Malaysia 63, kita mempunyai beberapa arrangement yang termaktub di dalam Perjanjian Malaysia dan juga IGC. Dan dalam proses 59 tahun, kita rasa bahawa kita banyak belajar. Ada kekuatannya, ada kelemahannya. Kekuatannya lah kita dapat sama-sama membangunkan negeri kita bersama dengan wilayah dua, iaitu Sabah dan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya. Jadi kita 3 wilayah. Dan dalam konsep Barisan Nasional, keputusan yang dibuat oleh Parti Barisan Nasional adalah sebulat suara, iaitu konsensus. Dalam keadaan demikian, kalau kita nak ngelakar hal Sarawak dalam perbincangan Barisan Nasional, kita agak ada constraint sedikit. Sebab kalau nak kuat gila, ambil undi, ni dapat 4 lawan 12. Kerana Barisan Nasional mempunyai 12 parti. Nogeh tahulah.
Dan kita ini nak keputusannya sebulat suara. Apabila yang berlaku pada PRU 14, kita sudah belajar dari pengalaman kita dalam Barisan Nasional. Dan ketika itu kita nak memperjuangkan supaya kuasa kita yang terhakis hendaklah diberi balik kepada rakyat Sarawak. Kerana Tok Nan dan kami dalam parti melihat bahawa sedikit demi sedikit apa yang telah dipersetujui kita dalam MA 63 terhakis. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab ialah saya membuat keputusan. Biarlah kita keluar daripada Barisan Nasional, kita tubuh gabungan Parti Sarawak yang boleh membela orang Sarawak. Timbullah GPS. Dan dalam proses 4 tahun yang lepas, kita dapat bersuara. Pertamanya, MA 63 diiktirafkan dan dimasuk dalam perlembagaan. Sebelumnya tak sip masuk. Kerana perlembagaan kita bergantung kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. PH nak memindah perlembagaan. Ketika itu di bawah Tun Mahathir, Menteri Undang-Undangnya daripada negeri Sabah. Dia bawa ke Parlimen, dia hanya pindah perkara 1/2. Iaitu Malaysia adalah terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dia minta GPS nyukung pindahannya. Tapi kita GPS kata tidak. Kita sik nyukung. Apabila dia ambil undi, kita berkecuali. Kenapa? It is not complete. Kerana perkara 160 tidak dipindah. 160 ialah dari sudut interpretation. The Malaysian Constitution must be based on one. Malayan Agreement 1957 itu termasuk juga Malaysian Agreement 1963 and IGC. Apabila Perdana Menteri bertukar daripada Mahathir kepada Muhyiddin tukar lagi kepada Ismail Sabri, kehendak Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Undang-Undang datang daripada GPS, Wan Junaidi. Saya madangan Wan Junaidi, kali itu kita pindah Perlembagaan Malaysia, perkara 1/2 termasuk 160/2, iaitu Malaysian Constitution, Perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan kepada Perjanjian Malaya 1957 dan Perjanjian Malaysia 63 termasuk IGC. Pindaan dibuat di Parlimen dan ia diluluskan. Ini perjuangan GPS. Makna tuan-tuan, MA 63 diiktirafkan. Ini kejayaan GPS melalui Menteri GPS. Kalau ini sudah, kita nak laksanakan MA 63. Kita ada 3 lagi perkara yang belum selesai. Satunya ialah perkara 112D, B dan C, D dan C.
112D dan C 1. Dan kita hendak juga supaya diselesaikan mengenai dengan technical department yang harus diiktirafkan, iaitu JKR, DID, Jebab sebagai jabatan teknikal yang melaksanakan projek persekutuan di negeri Sarawak. Termasuk juga appointment Judicial Commissioner. Kerana kod kita adalah Borneo High Court. Kita ada keistimewaan di bawah IGC. Tok lagi kita gondeng. Bermakna di kakak, tuan-tuan, di Kampung Setenggang, tok perjuangan kita belum selesai, harus diperjuangkan melalui kemenangan GPS dalam PRU 15. Saya nyata tok kerana saya semua kita akan terus berondeng untuk mempertahankan hak kita. Dengan berpesan Gunung Gading Puncak Mahligai, sayang ketupat berisi inti, badan hancur, badan tulang berkecai, belum ku berhenti. Ini perjuangan kita dengan si ada sayang nanti kita disokong oleh kita. Sebab ialah GPS ngata Sarawak first. Hal kita dulu. Dan kita mesti mempunyai suara yang besar di peringkat parlimen. Malaysia menghadapi masalah politik di mana satu penggal 3 Perdana Menteri. Si pernah kita ada 3 Perdana Menteri. Ya tak? Dr. Mahathir meletak jawatan, kan kita nyuruh nyampun meletak jawatan. Kaya berebut siapa nanti Ketua Perdana Menteri. Dr. Mahathir kan yang melepas minta lagi. Nya Tan Sri Muhyiddin Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Akhirnya nombor si cukup. Nombor si cukup. Seorang si dapat majoriti. Nak mau mencari uang lain. GPS dicarinya. Waktu nak melantik Muhyiddin, saya nun di Sungai Asap. Saya di Belaga dengan mendiang Tan Sri James Masing. Nanggap projek di Belaga. Padu Sidak Melayan cari kontak saya. Nak cari saya. Saya di Belaga. Telefon saya dapat dikontak. Saya ada lain. Istana Negara cari saya ada lain. Ya, saya pada dengannya pola lain di Belaga. Saya balik jam kedua saya balik ke rumah tengah hari. Istana Negara telefon lagi. Dah dapat Bang Jo. Gini kita GPS. Saya dah berunding dengan para pemimpin MP kita dalam GPS. Kita kata kita mau Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Dengan GPS lah Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kita yang menentukan. Dan juga setahun lebih bergohet lagi. Sidak di Melaya ada kerja lain. Berlawan jajah. Bergaduh jajah. Kesi dengan sikit. Kedak ni main apa nama? Ada nak main kesi duduk Apa nama? Musical chair. Kedaya lah ya di sini. Main musical chair. Udah dapat UMNO tarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin jatuh. Dah saya ada Perdana Menteri.
Maka calon baru Perdana Menteri pun keluar, Ismail Sabri. Si cukup juga. Si cukup. Congak, 2 campur 1, 3 campur. Si cukup juga. Akhirnya GPS juga diaga. Okey, kata saya, kita nyokong Ismail Sabri. Dalamnya pun nak boleh tembak nak pandai putus. Malah tembak. Sabri pun susah nak jadi Perdana Menteri menjalankan tugas. Akhirnya serah balik kepada rakyat. Ini PRU 15. Kalau nak nentukan masa depan Sarawak, hari itu kita mesti nentu juga masa depan Malaysia selepas PRU 15. Kita ada 31 kursi, GPS hantar 31. Apabila kita hantar, mesti menang 31. Termasuk kawasan kita situ. We set our differences aside. We fight for Sarawak. Sarawak first. Sebab ya kita nunggah saya situ, saya datang. Walaupun dah berumur, tapi ada energi juga. Saya tu dah berumur juga. 7 series. Saya tu 7 series saya tu. Tapi energi kedap 4 series. Apa sebab? Semangat saya kena negeri Sarawak yang harus kita pertahankan. Jadi ini keadaan politik kita. Suara kita mesti didengar. 4 tahun yang lepas kita berlawan dengan Petronas. DAP janji 20%, abu duk sudu. Saya lawan. Saya kata mengikut perlembagaan perkara 95/B/3. Wah, macam lawyer dah. Kita dah hak untuk melaksanakan cukai jualan. Saya laksanakan. Saya nyokeh Petronas. You have to pay to Sarawak sales tax. Petronas si mau. Yang katanya ada undang-undang PDA. Saya ngata Sarawak ada undang-undang OMO tahun 58. PDA 74, kita 58 dah ada. Saya bawa Petronas ke mahkamah. Kita berlawan di mahkamah. Akhirnya mahkamah mengatakan Sarawak ada right to impose sales tax. Kalah Petronas, kita menang. Maka dapatlah kita tambah pendapatan kita. Dan hari itu upstream oil, they have to work together with Petros. Not them alone. Stand alone, no more. You have to work with Sarawak. Ini kejayaan kita. MA dah berjaya, minyak dah berjaya. Banyak lagi yang hendak kita laksanakan. We have amended our land code. We have to control carbon trading. Ini adalah ekonomi baru dunia. Disebabkan oleh kepanasan, climate change. We have to prepare ourselves. Dan kita nak mengeluarkan sumber kita. We are very fortunate. God really love us. Air boleh kita pecah. Hidrogen dengan oksigen. Melalui electrolysis, iaitu membrane yang mecah, keluarlah hidrogen. Hidrogen become a new economy. Ini masa depan kita Sarawak. Saya dijemput di Rotterdam. Berucap mengenai dengan new energy, green energy, melalui penggunaan hidrogen. Saya dijemput dari Jepun. Dia juga ngelakar hal hidrogen.
Bulan lepas saya dijemput oleh kerajaan Singapura, juga ngelakar hidrogen. Bermakna anak Sarawak sudah standing dengan dunia sudah. Mengenai dengan ekonomi baru, kita lancarkan ekonomi digital 2017. Orang skeptikal dengan saya. Apa hal Abang Jo tu? Ngakal ekonomi digital. Apabila COVID datang baru tahu semua online. Mun ada digital ekonomi, gene nak makai online. Ngoda ikan pun online. Ngoda sayur online. Dahya maya pun online, makai Sarawak Pay, the only state having payment on digital is Sarawak. Negeri lain saya ada. Kita dulu. Bukan saya nak ngakal diri saya sih, kena rakyat. Now, itulah digital ekonomi. Dan ini pula ada ekonomi baru. Tuan-tuan, insya-Allah kita ada hala 7 2030 PCDS. Dan ini membabitkan latihan yang kita hendak beri kepada anak-anak kita. Sebab ialah Datuk Michael Manyin, saya nyuruhnya jadi Menteri Pendidikan dahulu. Serta dengan pembangunan bakat, talent development. Datuk Michael Manyin sudah jalan sedia, sambung oleh Datuk Roland Sagah. Beruntung kita ada pemimpin berdayuh yang boleh membantu kita dalam transformasi ekonomi kita. Ini yang kita buat. Dan hari itu, kita nak madah KL, we have the strength, you have to work with us. Ini dia. Sebab itu kita nak hantar sebanyak mungkin ahli parlimen kita. Jadi tuan-tuan, saya mengucap terima kasih apa yang telah dikatakan oleh calon kita. Saya telah difahamkan tempat ini pun dulu keluarga Datuk Peter Minos yang memberi tanah demi untuk orang Kampung Setenggang. Terima kasih Datuk Peter. Dan inilah cara kita berkorban sesama untuk pembangunan kita secara keseluruhannya. Dan saya masuk tadi, memang kampung ini terlalu padat. Padat, rumahnya padat. Sudah tentu berkandakkan tanah untuk membesarkan kampung. Demi untuk adik kakak sekalian, saya arahkan Jabatan Tanah dan Sebi untuk membuat tempat yang baru dan juga pembesaran kampung, dan provisional list itu ditarik balik. Butirannya, apabila Lidang menang, Henry ada sini, saudara Datuk Noge semua tu, si Datuk akan berunding dengan Jabatan Tanah dan Sevi. Dan provisional list itu saya akan tarik balik demi untuk rakyat di kawasan Bau dan kawasan Upar. After all, we work for the rakyat. If the rakyat needs it, tapi jangan jual tanah. Dapat tanah jual, jangan. Dapat tanah bangunkan untuk orang Sarawak, khasnya Kampung Setenggang. Jadi inilah masa depan kita. Our future is bright. Kerana kita ada sumber. Kita tanya hal-hal energi tenaga, kita cukup. Pertamanya kita ada hidro. Hidro ini datang daripada air. Keduanya, air boleh dipecah menjadi hidrogen, menjadi tenaga. Dan di dalam hidro kita banyak water bodies, air. Kita boleh apungkan solar panel menjadi solar farm. Kita apungkan di bakun, di batang air, di murun dan seterusnya. That also produce energy. Renewable energy.
Sekarang tu saya ada kerja dengan Shell. Mula research. Sama ada kita boleh menggunakan wind power. Di satu kawasan platform bernama TIMI, T-I-M-I. Di mana ada solar, ada wind. Menjanakan elektrik. Nampaknya berjaya di laut. Kalau ya dah ada minat kita mula jak wind di laut kita. Di tepi-tepi laut. Kerana kini itu ada desain baru. Nyaya terpulang kepada blade-nya. Blade. Kalau blade-nya, materialnya agak ringan, ditiup anginnya berpusing, maka turbine berpusing. Maka komposit. Dan Sarawak ada gas untuk mengeluarkan komposit. Semua kita ada. Hanya proses sainsnya kita kurang. Kalau kita latihkan anak kita, you just mention any energy Sarawak has. Maka masa depan kita cerah. Kalaulah tenaga ini, begitu banyak orang akan melabur. Dan kita wujudkan pekerjaan baru. New workforce. Inilah masa depan kita dan saya percaya bahawa dalam kita election tu, pertama, kita pertahankan hak kita. Kedua, kita latihkan anak kita. Ketiga, biarlah Sarawak menjadi jantung kepada Malaysia. Ini pegangan saya. Kalau Bavaria boleh untuk negara Jerman. Negara Jerman kalau tak ada wilayah bernama Bavaria, Jerman mungkin turun. Kalau Bavaria begitu penting kepada negara Jerman sampai negara Jerman mendominasikan Eropah, biarlah Sarawak menjadi Bavaria kepada Malaysia. Inilah harapan kita bersama, tapi sebelum kedaya menangkanlah lidang tu dengan bergaya. InsyaAllah kita ada 3 hari lagi. 19 hari bulan terbentanglah keputusan pilihan raya. Lidang, Mas Gading, beribu-ribu undi menang dengan bergaya. Pucak Bionyo, GPS menang. Serian, GPS menang. Bernama Orang Berdayuh Satu Hati. Inilah harapan kita. Dan bersama dengan kaum lain, kita akan sama-sama menentukan masa depan negara Malaysia. Jangan takut walaupun 31. Bukan 222. Biarlah 31 menjadi cili padi. Ini harapan kita. Sekali lagi saya ucap banyak terima kasih kepada seluruh yang datang hari itu. Dan kita doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Moga-moga Sarawak akan terus makmur. Kerjaannya stabil. Dan kita berjuang demi untuk kita. Nok nama Kenyalang tu nya melihat di bah nya turun. Roket apabila naik lupa nya di bah ya. Ya apa berlaku dengan kita 5 tahun yang lepas. Apabila kita nyuruh roket yang naik lupa nya ke bah ya. Nya pun si nampak-nampak. COVID-19 siapa yang berjuang? Kita GPS yang berjuang untuk membantu rakyat. Jadi ingat-ingat kita lah, jangan pisang berbuah 2 kali. Anak nelayan pergi seberang. Pergi seberang menggunakan kayak. Mari kita bersama berjuang. GPS melangkah into Sarawak. Sekian saya ucapkan selamat maju jaya.
Moga-moga Yang Maha Esa akan menyempurnakan hasrat kita yang murni masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.